baca Quran, daripada awal kita baca daripada Al-Baqarah, kita ada dengar perkataan Fir'aun. Fir'aun kan. Adakah kisah Fir'aun ni pada zaman Nabi Musa tu terlalu besar kisahnya? Tak juga sebenarnya. Fir'aun yang berada pada zaman Nabi Musa AS tersebut, hanya 2 Fir'aun saja yang terlibat. Bapa Fir'aun dengan anak Fir'aun. Ramses 2 dengan yang ke berapa tu saya tak ingat. Yang mengejar Fir'aun, yang mengejar Nabi Musa sampai ke laut, mati lemas tu, Ramses 2. Saya ingat saya pernah pergi dia punya museum dia dekat Mesir tu. Kan Fir'aun yang tenggelam di tengah laut merah. Jadi Fir'aun ni dia banyak. Sebab itu bila kita baca Quran ni dia kitab yang bercerita daripada zaman sebelum adanya Nabi Adam sampailah kepada siapa? Sampailah kepada akhir zaman. Sampailah kita berada dalam syurga ataupun dalam neraka billah. Jadi Quran ni dia kitab yang bercerita penuh. Sebab itu kita akan melihat kronologi cerita Al-Quran tersebut daripada sebelum adanya manusia sampailah kiamat nanti, banyak ulang perkataan-perkataan Fir'aun. Sebab apa? Al-Quran itu kitab yang bercerita pasal dunia. Jadi kita kata banyak disebutan nama Fir'aun. Jadi sebab apa? Sebab rupanya kerajaan Fir'aun ni dia agak panjang dan lama. Dan dia berjaya buatlah kan. Dia start daripada zaman Namrud jatuh, lepas tu dia buat jadi. Saya pernah cerita tak kisah ni? Dalam dapatan kajian, Fir'aun apabila dia berjaya, dia buat. Jadilah Fir'aun satu dinasti, Fir'aun dinasti kedua, Fir'aun dinasti ketiga. Tetapi apabila sampai ke dinasti ke-11, apa yang berlaku? Dinasti ke-11 akhirnya berlakulah pemberontakan. Sebab Fir'aun ni dia memang jahat. Berlaku pemberontakan, akhirnya jatuhlah dinasti ke-11. Naiklah dinasti kerajaan dunia yang ke berapa? Yang ke-12. 11 jatuh dinasti ke-11, naiklah kerajaan dunia ni dinasti yang ke-12. Tetapi pada masa tersebut, raja yang baru naik tersebut, dia tak gunakan nama Fir'aun. Dia guna nama apa? Dia guna nama Al-Malik Aziz. Kan? Al-Malik Aziz. Dia tak guna nama Fir'aun. Dia guna nama Al-Malik Aziz. Sebab itu kalau kita lihat, wallahu alam, adakah benda ni satu kebetulan ataupun benda ni memang dinyatakan oleh Allah secara mukjizat dalam Al-Quran. Kenapa? Maksud saya, cuba kita tengok perkataan Fir'aun daripada awal pembacaan kita, daripada surah Al-Baqarah tu kita baca, ada kan Fir'aun. Cuba tengok surah yang ke-12, surah Yusuf. Ada tak Fir'aun? Tak ada. Baca surah Yusuf, tak ada perkataan Fir'aun. Surah ke berapa? Surah ke-12. Surah ke-12, surah Yusuf. Tak ada perkataan Fir'aun. Tapi yang ada perkataan pada masa zaman Nabi Yusuf AS, nama dia apa? Musa. Iaitu Al-Malik Aziz. Surah yang ke-12. Ada perkataan Al-Malik Aziz. Kan? Sebenarnya ada tak kerajaan pemerintahan masa tu? Ada. Kerajaan yang diwarisi daripada Fir'aun juga. Hasil pemberontakan, akhirnya dinasti ke-11 jatuhnya Fir'aun. Sebab itulah, bila naiknya raja yang baru tu, dia tak nak guna nama Fir'aun. Dia guna nama Al-Malik Aziz. Al-Malik ni maksudnya raja, Aziz ni yang agung. Raja yang agung. Kata, inilah dalam surah Yusuf. Sebab itu kita tengok dalam surah Yusuf, apa kaitan dengan kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf AS ketika dibuang dalam perigi, dia dikutip oleh orang-orang pedagang yang daripada luar nak datang ke Mesir pada masa tersebut. Dia nak datang daripada luar pergi ke Mesir. Apa tujuan mereka datang daripada luar nak pergi ke Mesir? Nak jumpa dengan raja baru, nak jumpa dengan raja yang baru. Raja yang baru naik tu nama dia digelarkan sebagai Al-Malik Aziz, sebagai Al-Malik Aziz. So sebab itu mereka cari idea, kita nak jumpa raja baru ni, kita nak bagi apa? Tengok-tengok pula jumpa dalam perigi tu, sewaktu mereka berhenti tu, mereka jumpa seorang budak lelaki, nama dia Yusuf, kan? Budak ni comel, budak ni nampak rupa paras dia. Tuan-tuan kena ingat, nak jadi rasul ni, dia bukan macam, orang kata apa, macam tinggi-tinggi Melayu ni, kan? Cukup-cukup makan. Dia jadi rasul ni, tengok Nabi punya fizikal. Kira badan pun tough sebagainya. Bayangkan Nabi Yusuf, kan? Seorang rasul.
yang seorang yang akan menjadi rasul. So daripada budak dia pun kita dah kata physically dia, rupa paras dia pun dah menarik dah. Kan dah menarik. So tengok-tengok dapat daripada pergi, dia pun tengok-tengok, cantik budak ni. Kita nak pergi ke Mesir ni, nak jumpa dengan raja yang baru. Raja yang apa? Raja yang telah menjatuhkan kerajaan Fir'aun, dinasti yang ke-11 kan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa, dihadiahkan ke dalam istana. Dihadiahkan kepada Al-Malik Aziz tadi. Itulah kisahnya. Sebab tu kalau kita lihat, adakah ini satu kebetulan ataupun mukjizat Al-Quran? Wallahu a'lam. Kan? Tetapi kita tengok dalam surah Yusuf ada tak perkataan Fir'aun? Tak ada perkataan Fir'aun. Tetapi ada perkataan Al-Malik Aziz dekat dalam surah Yusuf. Sedangkan zaman tu adanya pemerintahan yang diambil ataupun yang dijatuhkan kerajaan Fir'aun yang ada sebelum itu. So, datangnya ayat yang ke-9. Waja'a Fir'auna min nawamat waja'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Datangnya kerajaan Fir'aun dan kemudian kerajaan Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat ni nanti kita syarah. Nanti kita syarah Mu'tafikat. Ada di antara zaman-zaman yang kita kata apa? Perubahan-perubahan. Yang kita kata zaman Fir'aun ni zaman yang penuh dengan jatuh dan bangunnya. Ditukar. Selepas daripada zaman Al-Malik Aziz tersebut, tak lama lepas tu siapa naik jadi raja? Nabi Yusuf AS naik jadi raja. Lalu Mesir dipisahkan kepada dua. Mesir yang hulu diberi kepada saudara mara adik-beradik dia. Mesir yang hilir diperintah oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf AS dan juga adiknya bernama Bunyamin. Lalu tak lama lepas tu, berlakulah pemberontakan balik. Fir'aun yang lama tu, saki-baki dia yang telah dijatuhkan oleh Al-Malik Aziz tu, merampas kembali kerajaan. Dia rampas balik kerajaan, lalu dipecahkan Mesir kepada dua. Mesir di hulu dan Mesir di hilir. Dia ambil macam mana pemerintahan ataupun pengurusan Nabi Yusuf AS, tapi tukarlah. Sebab itu tuan-tuan akan lihat adanya Fir'aun hulu dan Fir'aun hilir. Fir'aun di hulu dengan Fir'aun di hilir. Sebab tu kalau tengok cerita-cerita orang putih kan, asal tu tiba ada dua Fir'aun satu zaman ni. Cleopatra dengan apa tak nama dia, saya lupa. Cleopatra tu Fir'aun perempuan. Fir'aun raja perempuan. Sebab Nabi Yusuf lah yang mengasaskan. Sebagaimana selepas dia memaafkan adik-beradik dia, dia pisahkan Mesir. Kamu ambil lah bahagian tertentu, kamu perintah di sana. Aku ambil bahagian tertentu, aku perintah di sini. Tapi rupanya akhirnya dua-dua jatuh ke tangan Fir'aun kembali. Dan akhirnya, habislah kan bila jatuh balik ke tangan Fir'aun. Itulah kita kata, Fir'aun dia jadi banyak. Fir'aun yang berada di hulu dan Fir'aun yang berada dengan Fir'aun yang berada di hilir. Fir'aun yang berada di hilir. Lepas tu lagilah banyak Fir'aun kan. So itu banyaknya perkataan Fir'aun dalam Al-Quran. Banyaknya perkataan Fir'aun dalam Al-Quran. Jadi sebab itu disebut dalam ayat ni waja'a Fir'aun, dan telah datangnya Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya serta penduduk negeri-negeri ditunggang terbalikkan dengan melakukan perkara-perkara yang salah. Jadi Al-Mu'tafikat. Apa dia Al-Mu'tafikat? Al-Mu'tafikat ni ada banyak dia punya terjemahan dia. Di antaranya Al-Mu'tafikat ini adalah kita sedang membincangkan surah Al-Haqqah dan masuk ayat yang ke-9. Al-Mu'tafikat ada beberapa syarah. Ada yang kata dia adalah kumpulan-kumpulan manusia yang tidak diutus Rasul secara terus. Macam mana kita tahu kaum Samud ada siapa? Ada Nabi Saleh AS. Kaum Ad adanya kita kata kaum Nabi Hud AS. Nabi Nuh dia ada umat, dia tak panggil kaum, dia panggil umat sebab lagi besar lagi. Nabi Musa dia panggil umat, lagi besar lagi. Nabi Lut AS dia panggil kaum Nabi Lut. Al-Mu'tafikat ni dikatakan iaitu kita kata apa? Kumpulan beberapa kaum. Kumpulan tu ada sikit daripada bekas keturunan kaum Ad, bekas keturunan kaum Samud yang bukan secara langsung tapi kita pernah beriman dengan ajaran-ajaran Nabi yang berada sekeliling itu. Itu dikatakan sebagai Al-Mu'tafikat. Yang pertama kan, iaitu kaum-kaum yang dikumpulkan.
Yang kedua, ada yang kata Al-Mu'tafikat ini adalah kaum kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Tetapi pandangan ni kita kata apa? Pandangan yang ditolak lah kan. Ataupun ada kata pandangan yang tidak kuat. Tapi boleh dikata itulah. Kumpulan Al-Mu'tafikat juga dikatakan dengan kaum kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut alaihi salam dipanggil kaum apa? Kaum Sudum. Kaum Sudum. Sebab itu Sudum, kataan orang melakukan liwat kita panggil apa? Sodomi kan? Sodomi. Sodomi. Merujuk kepada kota Sudum yang berlakunya perbuatan liwat pada zaman Nabi Allah Lut alaihi salam. Jadi Al-Mu'tafikat ni, kita kata apa? Al-Mu'tafikat ni kita kata kumpulan-kumpulan manusia yang pernah ada saki-baki mereka pernah beriman dengan rasul-rasul yang pernah diutuskan sebelum itu. Tapi yang jelasnya kita kata apa? Al-Mu'tafikat ni dia tak ada rasul yang rasmi. Rasul yang khas utus untuk mereka tu tak ada. Yang ada adalah rasul, ataupun yang kita kata yang ada adalah ajaran-ajaran yang rasul-rasul yang sebelum itu ataupun sekeliling itu yang menyampaikan kepada kaum-kaum tu datang kepada mereka sampailah. Tetapi apa yang berlaku, Al-Mu'tafikat ni pun, kumpulan ini, mereka pun engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya mereka tu diterbalikkan, ditunggang terbalikkan. Tunggang terbalikkan ni bukan macam Nabi Allah Lut alaihissalam punya kaum. Ditunggang terbalikkan ni bermaksud mereka telah digempakan. Mereka telah digempakan. Ke kiri, ke kanan, akhirnya mereka pun mati. So, kaum Ad kita dah selesai, kaum Samud dah selesai, Fir'aun pun saya dah cerita. Sebab itu tuan-tuan kita ingat, kita ulang balik tadi ya, Fir'aun. Surah ke-12 tak ada perkataan Fir'aun. Surah Yusuf tak ada perkataan Fir'aun. Tetapi surah 13 ada baliklah Fir'aun kan. Sebab dinasti 12 dia selamat. Dinasti 12 saja yang selamat. Habis itu Nabi Musa berjumpa dinasti berapa? Nabi Musa dikatakan berjumpa dengan dinasti ke-18. Dinasti ke-18, ada yang kata dinasti ke-28. Wallahualam. Okey. Apa kesalahan mereka? Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah, iaitu masing-masing menderhaka kepada rasul yang diutuskan oleh Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang sentiasa bertambah. Azab diberikan azab kepada golongan Fir'aun, kepada Fir'aun dan juga kepada kaum-kaum Mu'tafikat. Kita dah berapa tamadun ataupun berapa kelompok besar kita dah lepas? Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan geng-geng Mu'tafikat. Geng-geng Mu'tafikat. So ini gambaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lihat, ambil iktibar kan, supaya kita ambil iktibar bahawa macam manakah kita kata orang yang tak percaya kepada kiamat ni, dia boleh sepatutnya dia patut rasa insaf. Sebab dia patut lihat balik, dunia ini sebelum ni telah banyak tamadun-tamadun yang lain sebelum ini yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tamadun-tamadun yang dahulu mungkin lebih hebat daripada yang kita ada pada hari ini. Kita tengok tak ada orang lagi yang boleh mungkin mencipta kapal yang besar, membawa DNA ataupun genetik binatang-binatang. Yang mana binatang-binatang yang ada pada hari ini adalah binatang yang keluar daripada kapal Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maksudnya canggihnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Kita tengok tak ada lagi orang yang mampu untuk membina piramid meskipun ada teknologi komputer dan sebagainya, engineering semakin berkembang. Tetapi apa yang berlaku, walaupun mereka itu hebat, tetap dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ada orang yang mengingkari kiamat kan, macam mana itu dia rasa logik kiamat akan berlaku. Kita buktikan Subhanahu Wa Taala, kaum-kaum yang sebelum ini pun yang ada teknologi, ada tamadun yang hebat, itu pun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita nak ambil juga beberapa tadabbur kita kan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebenarnya apa yang kita bincangkan ini adalah satu proses daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu proses daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menghidupkan mata hati kita, untuk menghidupkan mata hati. Sebab kiamat ini kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kalau kita lihat dengan mata kasar bermaksud kita dah berlaku pada zaman kiamat tersebut. Tetapi banyak kali disebut tentang kiamat dalam Al-Quran supaya kita mengambil iktibar. Tetapi iktibar berkaitan tentang agama ini
mestilah dilihat dengan mata hati. Orang yang beriman ni, bagaimana kita yang beriman, kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada awal lagi supaya kita tidak melihat surface saja. Tidak melihat sejarah, oh seronoklah pergi Madain Soleh, dapat tengok piramid, dapat tengok Firaun. Tuan-tuan nak tengok ke piramid kan? Saya tak faham sebab saya ingat mungkin saya tak banyak baca Quran sangat zaman dulu lah, tak banyak tadabbur. Ni pengalaman saya ceritalah, kongsi-kongsi sebelum kita cerita pasal kisah tadi. Ada masa saya pergi ke Mesir dulu, masa tu saya ingat buat research master saya. Pergi ke Mesir, saya pergi ke piramid kan. Memang saya kata, ini tempat di antara perkara ajaib di dunia. Tetapi sangat tidak terbela. Maksudnya kita pergi tu, alah, tak macam tempat yang gah lah. Kalau seperti mana tempat yang lain adanya, tembok besar Cina, kita tahulah tempat yang memang orang jaga, siang malam ada pancaran lampu cantik dan sebagainya. Tapi piramid ni tak semenggah macam tuan-tuan tengok dalam cerita Transformers lah kan. Itu sebenarnya orang kata apa, telah diedit aja. Sebenarnya piramid ni buruk aja. Piramid ni satu tempat yang buruk. Dan masa tu saya ingat, apalah diorang ni kan, tak pandai jaga. Tapi mungkinlah kita apa, sebab benda-benda ini adalah tempat-tempat orang yang telah dihapuskan oleh Allah. Mereka ni orang-orang yang jahat. Mereka ni orang-orang yang jahat. Jadi mereka ini pernah bermusuh bukan dengan Rasul saja, mereka ni bermusuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana itulah sepatutnya kita tidaklah kata apa, memandang kepada luaran saja, tapi patutnya kita melihat kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini agar kita mengambil iktibar secara mata hati juga. Bagaimana kita kata dalam Al-Quran Allah Taala mengajar kita, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, iaitu orang-orang yang berjaya ini dalam 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Apa maksud ghaib? Orang Melayu ni ghaib dia fikir jin, dia fikir ghaib lah kan. Ghaib ni benda yang kita tak nampak depan mata. Benda tak nampak depan mata. Contohnya, apabila kita bicara tentang kisah Firaun, yang zahir kita nampak Firaun, tapi benda yang ghaibnya kita patut beriman bagaimana kuasa Allah Ta'ala menjatuhkan kerajaan Firaun, ditenggelamkan di tengah laut. Kita kena tahu bahawa sebenarnya pengajaran-pengajaran yang diceritakan oleh Allah tentang kaum Ad dan Samud ni benda-benda yang benar dan sepatutnya kita ambil iktibar. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman ni dia mata hati dia sentiasa hidup. Mata hati dia sentiasa hidup. Sebab itu pada hari ini laporan menyatakan apa? Universiti Oxford ada masalah kan. Sebab apa? Banyak pelajar-pelajar yang nak kerana yuran mahal. Dengan ekonomi sekarang yuran yang mahal. Sedangkan nak belajar jadi millionaire, jadi orang kaya boleh belajar kat YouTube je. Macam mana buat marketing, macam mana buat tu. Kan, monyet kan, kalau kita coaching je boleh panjat. Itu masalah pada orang yang melihat secara zahir. Tak nak pergi belajar. Dia kata, buat apa masuk Oxford? Dia kata, sebab nanti dia kata, belajar kat YouTube pun okey, boleh jadi kaya, dia kata kan. Tapi orang beriman, dia pergi belajar sampai Azhar, kan? Dia belajar kat kelas online ke apa, dalam sisi tadabbur kita. Kita tak melihat kepada ilmu tu saja. Kita melihat kepada apa? Kita melihat kepada proses tu. Keberkatan, kita duduk sekejap bersama dengan ahli keluarga, ataupun kita duduk dengan sekejap dari antara maghrib ke isyak ni, untuk kita mengambil iktibar bukan sekadar yang zahir. Kita nak mengambil iktibar tentang keberkatan dan proses kita melalui perkara-perkara tersebut. Sebab itu Universiti Al-Azhar hidup je bertahun-tahun kan, antara universiti yang tertua di dunia. Universiti Al-Azhar. Kerana sebab orang Islam punya sifat, dia tidak melihat kepada surface ataupun zahir saja, tapi dia meyakini setiap peristiwa yang berlaku di atas dunia itu ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita buka surah 16. Surah 16 ayat yang ketiga kot. Bukan. Syazah boleh share screen tak Syazah? Surah An-Naba yang page yang slide yang nombor 8 tu. Saya punya slide saya tak terdownload pula ni. Okay, jap. Connect to internet. Benda masalah internet ni. Okay.
Banyaklah dalam Al-Quran. Kan? Kalau kita lihat. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran. Ataupun Syazah bagi page yang ke-8 tu. Yang ayat 17-30 tu. Okey. Slide ke-8. Mana slide? Okey. Ada? Kalau tidak, saya pun dah dapat dah ni. Dah boleh download dah. Tadi tak boleh download. Tak boleh lah. Boleh. Okey. Cuba kita lihat surah 16 ayat 15. Sorry, 13, 13:3. 13:3. Page 8. Surah 13. Tak apa Syazah, tak apa. Dah jumpa dah. 13:3. Surah Ar-Ra'du ayat yang ketiga. Jumpa tak? Surah Ar-Ra'du ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn isnain. Yughshil laila wan nahar. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sabar sikit lagi nak habis dah. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang terdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan ia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dan malam, siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang tahu, bagi kaum yang mahu berfikir. So, bagi kita orang yang beriman, kita dihidangkan dengan kisah-kisah ni apa? Iaitu agar kita mampu untuk menghidupkan mata hati kita. Bukan sekadar kita belajar sahaja. Oh, seronok tahu pasal Fir'aun. Seronok untuk tahu kisah kaum Ad, macam mana teknologi mereka. Tetapi besar sekali bagi orang beriman apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Perkataan tentang iman tersebut kepada benda di sebalik yang kita tak nampak daripada kisah itu. Tentang kekuasaan Allah, tentang azab Allah kepada orang yang ingkar kepadanya, tentang kebesaran Allah yang mana tak ada manusia yang boleh menandinginya. Kan? Betapa banyaknya daripada umat terdahulu nak lawan Allah, nak lawan Rasul, nak lawan Allah, nak lawan Rasul. Dia rasa mereka lebih pandai daripada Allah dan lebih pandai daripada Rasul. Tengok di awal-awal bacaan kita daripada surah Al-Baqarah pun dah jumpa kaum-kaum yang sebegitu. Adanya iblis, dia rasa dia lebih pandai daripada Allah. Dia kata kenapa Adam jadi khalifah, sedangkan Adam jadi khalifah di muka bumi ini, sedangkan aku daripada api, Adam itu daripada tanah. Sebab apa? Rasa lebih pandai daripada Allah, kan? Ada yang daripada kalangan manusia yang rasa lebih pandai daripada Allah. Siapa? Bani Israel yang dapat makanan daripada al-manna was-salwa, kan? Al-manna was-salwa, makanan daripada syurga. Tapi dalam page yang ke-9 ayat 61 taklah saya, surah Al-Baqarah, apa yang berlaku? Iaitu mereka komplain. Dia kata, apalah bagi makan manna was-salwa ni? Patutnya bagi kacang dal, dia kata, bagi bawang, bagi apa makanan yang dia minta. Memang tak apa-apa lah punya permintaan, kan. Dia rasa pandai daripada Allah Ta'ala. Ada yang melawan Rasul. Dia rasa dia lebih pandai daripada Rasul. Bila Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya, sembelihlah lembu itu, sebab mereka nak gunakan lembu itu untuk mendapatkan dalil bukti siapakah yang melakukan pembunuhan pada zaman itu. Rujuk Nabi Musa, Nabi berkata, Musa boleh tak tanya kepada Tuhan macam mana, siapakah pembunuh? Nabi Musa kata, sembelihlah lembu. Tapi mereka nak melawan, mereka rasa lebih pandai daripada Rasul, kan. Mereka akhirnya mulalah melihat secara zahirnya otak mereka pencuba untuk berjalan. Dia kata apa? Boleh tak beritahu kepada kami betul-betul lembu ni color, lembu ni dia buat kerja apa, lembu ni macam mana, kan? Nampak tak? Bila manusia yang kita ni diajar untuk sekadar berfikir, kita lupa untuk nak meletakkan keimanan yakin pada Allah Ta'ala tu yang terutamanya. Jadi tuan-tuan, kita habis dulu sampai kisah Fir'aun dan Mu'tafikat dahulu. Kita nak ambil beberapa iktibar daripada pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama,
Pembacaan kita iaitu surah Al-Haqqah ini kisah yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Dan bagi orang yang untuk menguatkan rasa keimanan kita kepada Allah, sepatutnya perkara yang berlaku di atas dunia ini boleh menjadikan kita orang yang lebih yakin terhadap kekuasaan Allah untuk berlakunya hari kiamat satu masa nanti. Yang pertama. Yang kedua, iaitu sebagaimana besarnya orang-orang yang dahulu, tamadun-tamadun yang terdahulu, mereka juga akhirnya boleh dihapuskan Allah dengan cara yang mudah je. Berapa lama? 7 hari 8 malam je. Kan? 7 hari 8 malam. Ini coronavirus ni pun dijangka, dia punya pandemik dia sekitar hampir menjangkau 2 tahun. Kalau ikut kajian WHO yang terbaru. 2 tahun. Untuk kita kata apa, habislah 2 tahun ni kan. Tak ada, kalau Tuhan nak hapuskan, kuasa Allah jauh lebih besar lagi. Dalam masa 7 malam 8 hari pun boleh hancur. Jadi kita kata apa? Ibrah yang kedua, lihat betapa besarnya kumpulan-kumpulan yang terdahulu, itu pun mereka boleh dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iktibarnya agar kita sentiasa taat dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ibrah yang boleh kita ambil iaitu apa? Setiap perkara yang berlaku dekat atas dunia ini tidak berlaku dengan sia-sia, melainkan ia adalah sebagai iktibar dan pengajaran yang patut kita ambil, yang patut kita ambil ingatan. Orang yang beriman ni hati dia sentiasa hidup. Kan? Dia baca Quran, dia kata ini iktibar untuk dia. Bila melihat orang lain sakit, itu adalah iktibar untuk dia. Bila dia melihat orang lain sembuh, dia kata itu iktibar untuk dia. Jadi orang beriman ni, allazina yu'minuna bil ghaib kan. Dia perlu bentuk jiwa dia dan diri dia betul-betul untuk menghidupkan mata hatinya bagi dia merasa benar-benar keyakinan iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita habis dulu sampai ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 daripada surah Al-Haqqah. 2 ayat dah. Hari ni cukup dulu. Sebab tadi kita ambil balik ulang daripada awal berkaitan dengan surah Al-Haqqah yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Surah yang ke-69 kita boleh tanda sampai ayat yang ke-10. So lepas ni kita akan masuk ayat yang ke-11. Kisah pasal apa? Pasal saya kan, Nabi Nuh kan. Nabi Nuh AS ayat yang ke-11. Tu yang stop tu. Dia kena bagi masa khas sikit. Nak cerita pasal Nabi Nuh AS. Kisah pasal Nabi Nuh ni memang saya hafal sungguh kan. So kita nak bagi panjang sikit ceritanya. Minggu hadapan kita akan masuk kisah Nabi Nuh AS dengan bahteranya dan kisah-kisah sekitar iktibar kisah Nabi Allah Nuh AS. Kisah Nabi Nuh ni, tengok ayat yang ke-12 kan. Satu tazkirah kata Allah. Linaj'alaha lakum tazkirah. Jadi minggu depan kita punya tazkirah kita khusus untuk kisah Nabi Allah Nuh AS. Ya, ada apa soalan? Oh, kita punya Slido Syazah kan. Ni. Ataupun nak bertanya segan, tangguh minggu depan. Soalan simpan dulu. Okay. So, Alhamdulillah. Boleh type kalau Okay. ada soalan. Kalau type, habis lah Syazah. Diorang tahu siapa yang hantar. Oh, yelah. Nanti minggu depan saya buat. Tak ada. Tak apa. Slide. Nanti kita set Slido. So, nanti kalau malu-malu segan-segan, boleh type soalan dekat Slido. Soalan kita biasalah. Hari Rabu ni, kelas ni tuan-tuan dah biasa ikut kan. Nak tanya dalam tajuk pun boleh. Nak tanya di luar tajuk pun boleh. Apa yang boleh saya jawab, saya jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan simpan soalan tu untuk dijawab ke minggu hadapan. Okay? Kalau tak ada apa-apa, kita syukur lah dapat kita buat. Saya harap tuan-tuan, kita bukan tengok surface je. Alamak, susah kelas online dan sebagainya. Tapi kita melihat sebenarnya ini suatu perkara yang patut kita lakukan sebab dia melibatkan mata hati kita kan, untuk kita nak hidupkan iman kita nak hidupkan balik kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan sebalik sedang kita baru nak meningkat kembali melakukan kerja dan sebagainya, kita cubalah sikit sebanyak untuk kita menzahirkan kesyukuran kita dengan kita menghidupkan kembali kelas tadabbur Al-Quran kita. Jadi saya ingat setakat tu saja dahulu kuliah kita. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Minggu depan insya-Allah selagi mana kelas ataupun selagi mana kita kata apa musim PKPB ni memang kita akan buat dengan online je lah insya-Allah.
Apa pun terima kasih. Ada dalam poster saya terbaca, yuran infak seikhlas hati. Sebenarnya nak beritahu tak ada yuran. Nak beritahu dia tak ada yuran. Tapi macam biasalah, kalau tuan-tuan nak menyumbang ke apa, ikutlah. Tapi jangan rasa itu satu keterpaksaan. Anggap ni program biasa kita setiap Rabu tu yang kita datang untuk kita nak sama-sama mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Okey. Setakat tu sahaja daripada saya. Jumpa minggu depan. Jangan tak jumpa kisah Nabi Nuh. Saya excited ni. Itu kot saya lupa ni. Okey. Setakat tu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kifar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Thank you ada tanda. Okay. Saya kat KLCC 5 jam lewat tu tengah terah ni. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Okey. Salam.